Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 4 pada bahagian akidah. Pada pelajaran ke-10 yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Pembalas dan Maha Perkasa. Baiklah pelajar-pelajar semua boleh melihat pada muka surat 68. Pada unit yang pertama iaitu nama Allah Al-Muntakim. Okey, apa yang dimaksudkan Al-Muntakim? Al-Muntakim iaitu nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Pembalas dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas. Itu dimaksudkan dengan Al-Muntakim, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala masih lagi ada satu nama yang Maha Pembalas. Dalil nakli nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muntakim, pelajar-pelajar boleh melihat pada muka surat 68. Kita baca sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntakimun. Surah Az-Zukhruf ayat 41 yang bermaksud, maka kalaulah kami wafatkan engkau, sesungguhnya kami tetap akan menyiksa mereka. Dalil ini jelas menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki satu sifat, satu nama, iaitu Al-Muntakim, iaitu membawa maksud Tuhan yang Maha Pembalas. Okey, baiklah. Sekarang kita melihat kepada kepentingan mengenai nama Allah ya, Al-Muntakim. Iaitu yang pertama, Allah SWT memberikan pembalasan dengan siksa neraka terhadap orang yang menolak peringatan Al-Quranul Karim, di mana Allah SWT berfirman di dalam surah As-Sajdah ayat 22, wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Yang bermaksud, dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingatan dengan ayat Tuhannya kemudian dia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami tetap membalas orang yang berdosa. Allah SWT berfirman yang surah As-Sajdah ini menunjukkan orang-orang yang diberikan peringatan oleh Allah SWT, lantas mereka menolak peringatan tersebut, maka tunggulah azab Allah SWT akan menimpa kepada mereka. Kemudian kita melihat nombor 2, iaitu Allah SWT menimpakan azab dalam peristiwa Dukhan, iaitu satu peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, di mana iaitu kaum Quraisy ditimpakan dengan kemarau panjang sehingga debu seperti asad menutupi mereka kerana mereka menolak dakwah Rasulullah SAW. Di mana peristiwa ini Allah SWT merakamkan di dalam Al-Quran di dalam surah Ad-Dukhan ayat 16, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nabtishu batsyatal kubra innal muntakimun. Dan ingatlah pada hari kami timpakan kamu dengan paluan pukulan yang besar, sesungguhnya kami tetap akan menyiksa dengan azab yang seberat-beratnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan pembalasan terhadap golongan yang menentang agamanya setelah diutuskan Rasul dan diberikan keterangan yang jelas, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna min qablika rasulan ila qaumihim faja'ahum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Surah Ar-Rum ayat 47 yang bermaksud,
Sesungguhnya kami telah mengutuskan sebelum kamu, wahai Muhammad, para rasul kepada kaum masing-masing. Lalu mereka membawa kepada kaumnya bukti yang nyata. Kemudian kami menyiksa orang yang melakukan kesalahan, mengingkarinya, dan sememangnya menjadi tanggungjawab kami menolong orang yang beriman. Maka jelas pada ayat-ayat yang kita kemukakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan kekuasaannya yang bersifat al-muntakim, iaitu mengazabkan orang-orang yang menolak perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menolak Rasulullah, menolak keterangan-keterangan ayat-ayat Al-Quran, juga bukti-bukti kebenaran yang datang. Maka golongan-golongan gini Allah Subhanahu Wa Taala menjatuhkan mereka dengan azab yang pedih, sama ada di dunia maupun di akhirat. Maka beringatlah sahabat-sahabat semua. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan pada kita dan kita belajar tajuk tentang Al-Muntakin. Ingat, setiap kesalahan kita, setiap perbuatan kita tak boleh terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak terjerumus kepada dosa dan maksiat, kesalahan-kesalahan dan kesilapan-kesilapan yang sama ada yang kita tahu, yang kita tidak tahu, yang kita sedar ataupun tidak sedar, yang kini yang akan datang. Moga Allah SWT selamatkan kita daripada perbuatan-perbuatan yang menjauhkan kita kepadanya, insya-Allah. Dengan kita memahami maksud Al-Muntaki ini, maka lahirlah perasaan dalam hati kita agar kita takut pada azab Allah, hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu kita ingat, Allah Subhanahu Wa Taala juga memiliki sifat Rahman Ar-Rahim, yang mana yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap kesalahan kita perlu kita kembali kepadanya, kita bertaubat kepadanya, insya-Allah Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah doa untuk kita memohon keampunan di atas kesilapan-kesilapan kita yang telah kita lakukan, insya-Allah. Okey, baiklah pelajar-pelajar semua. Sekarang kita melihat kepada muka surat 71 pada unit yang kedua, iaitu sifat Allah Subhanahu Wa Taala Al-Jabbar. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Jabbar? Nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memiliki satu nama, yang mana nama ini membawa maksud dan membawa sifat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak di dalam semua perkara dan mengikut kehendaknya. Tidak boleh kita menghalang kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kekuasaan-kekuasaan Allah. Apabila Allah mahukan segala kepada sesuatu itu dengan sifat Al-Jabbar ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melakukan dengan kehendaknya sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada halangan, tidak boleh dihalang. Meskipun apapun kita buat, itulah yang menunjukkan Allah SWT itu Tuhan yang Maha Berkuasa. Sekarang kita melihat kepada dalil nakli, iaitu dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan nama Allah yang bersifat dengan sifat Al-Jabbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus assalamu mu'minu muhaimin azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Surah Al-Hasr ayat 23, yang bermaksud Dialah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang menguasai seluruh alam, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha melimpahkan keamanan, yang maha memelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha perkasa, yang maha berkuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Surah Al-Hasr ayat 23.
Maka jelas dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki pelbagai nama-nama yang baik, pelbagai nama-nama yang agung. Antara salah satunya adalah nama Al-Jabbar, iaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa. Dengan arti kata Allah berkehendak melakukan segala-galanya atas kehendak dan kemahuannya. Tidak ada sesuatu pun yang boleh menghalang, menyekat kehendak Allah yang akan berlaku untuk menjadikan pengajaran kepada kita ataupun memberikan hikmah kepada kita. Itulah Tuhan yang memiliki semesta alam. Okay, sekarang pelajar-pelajar boleh buka muka surat 72, iaitu kita melihat pada kefahaman mengenai nama Allah Al-Jabbar. Keterangan-keterangan apa yang dimaksudkan dengan Al-Jabbar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memiliki dan menguasai seluruh alam ini. Semua makhluk berada dalam perintahan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memegang 7 petalan langit dan bumi dengan kekuasaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana jabbar, aina jabbarun, ainal mutakabbir." Riwayat Ibnu Majah, yang bermaksud, akulah yang maha perkasa, manakah orang yang berkuasa, manakah orang-orang yang sombong di dunia dahulu. Ini pada hadis ini nak menunjukkan di satu ketika apabila kita berada di pada mahsyar, di mana Allah SWT bertanya kepada hamba-hamba kita semualah, termasuk makhluk jin, syaitan, manusia di pada mahsyar. Maka keluar satu suara bertanya, siapa yang berkuasa di sini? Adakah yang berkuasa di sini? Adakah yang sombong di sini? Allah SWT menunjukkan sifat kekuasaannya di hadapan hamba-hambanya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala meskipun memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, tetapi dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat kekuasaan ini. Kalau kita kata kita sombong, maka Allah lebih sombong daripada kita. Allah layak untuk bermakai pakaian sombong. Allah layak untuk bersifat dengan sifat mutakabbir. Allah layak dengan bersifat dengan sifat Al-Jabbar. Adapun kita sebagai hamba, kita sebagai makhluk, jangan sombong. Meskipun kita ada kelebihan, ada kehebatan, ada kekuatan, tetapi ingat, segala kekuatan-kekuatan itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala dengan izin, dengan kehendaknya. Maka kita ini makhluk dan hamba ini hanya memegang sedikit saja. Sifat-sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu diberi pinjam kepada kita. Maka gunalah sebaik-baiknya. Jangan sehingga hati kita sombong dan ujub dan takbur dengan apa yang ada pada kita, insya-Allah. Maka seterusnya kita melihat pada nombor 2 muka surat 73. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dipersoalkan perbuatannya. Setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala mengandungi hikmah yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 23, "La yas'alu amma yaf'alu wa hum yas'alu." Yang bermaksud dia tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan, sedang mereka lah yang akan ditanya kelak. Pelajar-pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Selayaknya kita ini sebagai hamba tidak boleh sedikit pun untuk kita tanya ataupun bertanya apakah Allah nak buat, mengapa Allah buat. Kerana Allah SWT nak dibandingkan dengan kita ini hambanya, dan tidak layak untuk kita mempertikaikan kekuasaannya, kebesarannya, keagungannya. Dialah Tuhan yang pemilik dan menciptakan diri kita ini. Maka kita sebagai hamba cukuplah apa yang dikurniakan oleh Allah SWT itu
kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai maksud sebagai seorang hamba yang muttaqi, yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, manusia wajib bersifat merendah diri kerana Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan makhluknya yang bersikap takabur dan bongkak di dalam api neraka Jahannam. Maka pelajar-pelajar semua, Allah Subhanahu wa taala Maha Pembalas dan memiliki alam ini dan Maha berkuasa. Selayaknya Ia menghukum kita sekiranya kita ini sombong, kita ini takabur, kita ini angkuh dengan kelebihan yang ada pada kita ini. Makanya Allah SWT telah memberikan isyarat kepada kita, di akhirat kelak kita akan balas dengan api neraka Jahannam, yang mana api yang menggelagak dan dikekal di dalamnya selama-lamanya. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ini menjadi panduan kepada kita agar kita tidak terjerumus, agar kita tidak bersikap dengan sifat sombong dan takabur. Kerana dua sikap sombong dan takabur ini tidak layak untuk dipakai oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan selayaknya sifat-sifat itu ada sifat pemilik penguasa, yaitu Al-Malik, yang menguasai, yang mentabi ala ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, mudah-mudahan di akhir pengajaran daripada tajuk ini, pelajar-pelajar semua boleh menjadi seorang yang bertakwa. Di atas dua sifat ini, dua sifat Allah SWT, yaitu Al-Jabbar dengan Al-Muntaqim. Al-Muntaqim ini memberikan kesan yang baik pada hati kita, menjadi seorang yang baik, menjadi seorang yang soleh, insyaAllah. Ustaz doakan pada anak-anak pelajar semua, semoga menjadi pelajar-pelajar yang soleh dan soleh. Akhirnya saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.